Assalamualaikum, saya Dr. Rushmini. Saya ialah seorang doktor, perunding kecantikan dan penggemar makanan yang lazat dan berkhasiat. Jangan lupa subscribe Dr. Rushmini Storytime, like, share dan tekan notification untuk info yang menarik. Hai, saya Dr. Rushmini. Bersama saya di Dr. Rushmini Storytime, kita mengungkap rahsia herba-herba yang kita gunakan seharian dalam bahan makanan kita. Dan hari ini kita nak bercerita tentang serai. Serai ni merupakan makanan yang penting sebab dia mewangikan hidangan kita, dan selain daripada itu ada khasiat dia. Macam serai, kalau kita potong-potong, kita rendam dalam minyak, dia boleh jadi minyak serai kan. Dan actually serai ni ada beberapa spesies. Antaranya adalah serai makan yang kita guna hari-hari tu, yang kita kata serai kaki ayam sebagainya kan, peha ayam peha ayam. Dan lagi satu yang kita namakan sebagai serai wangi. Serai wangi ni kita gunakan daun dia sebab daun dia bau sangat wangi. InsyaAllah nanti di rancangan yang akan datang saya akan tunjukkan perbezaan pokok dia antara pokok serai wangi dengan pokok serai yang kita makan ni, dan kita kupas lagi khasiat serai. Tapi hari ni yang specialnya saya nak tunjuk macam mana kita nak tanam serai. Jom kita tengok. Okey, kalau kita nak tanam serai, kita kena ada pokok serai dulu kan. So okey, kita kena potong dulu sedikit bahagian bawah serai ni dan buang daun-daun yang nampak dah terlalu tua. Okey, pemotongan ni lah yang boleh membuatkan serai itu mula bercambar. Yang nak potong tu hati-hati ya, gunakan pisau yang bersih. Yang memang khas lah kita guna untuk potong serai ni je. Okey, dan lepas tu rendam ke dalam air untuk mendapatkan akar serai. Elok kita buang daun-daun yang tua-tua tu sebab dia membebankan pokok tu untuk tumbuh. Okey, saksikan ya, selepas lebih kurang 4 hari apa dah jadi. Masa ni serai kita dah mula mengeluarkan akar dia. Walaupun sehelai akar dah memadai lah untuk memberitahu kita bahawa pokok ni viable, iaitu sesuai untuk ditanam, dia masih boleh hidup lagi. Okey, pokok serai yang dah tumbuh akar sesuailah untuk kita tanam dan transfer ke dalam pasu serai kita. Ni cara dia ya. Masukkan satu-satu. Jarakkan sedikit. Sebab kalau kita jarakkan, barulah setiap benih ni boleh menyedut nutrisi daripada tanah tu. Dia tidaklah compete dengan satu sama lain. So perlu dijarakkan, jangan tanam sekali semua dekat-dekat sangat. Tengok pokok serai dah pun ditanam sekarang dalam pasu. Jadi kalau kita kat rumah tak mempunyai tanah yang limited nak tanam, boleh buat cara ni lah. Tanam dalam pasu. Dan jangan lupa lepas tanam tu mesti kita siram. Setiap hari kita kena siram. Serai yang kita tanam dalam pasu ni, dia akan mengambil masa anggaran dalam 3 hingga 4 bulan untuk mula berkembang. Okey, bila dah berkembang, kita dah dapat gunakan dia. Macam mana kita nak tahu serai ni segar? Kita boleh tengok pada daun dia. Kalau daun dia panjang-panjang,
rendang dan hijau dia cantik, tu maknanya serai dia segar. Dan bila dia merebak atau menjadi banyak, kita akan dapat nampak kuantiti daun dia pun turut merebak dan menjadi banyak. Okey, bila kita nak mengambil serai ni, okey, kita boleh ambil separuh daripada serai dalam pasu tu dan biarkan separuh lagi untuk berkembang balik. So maknanya jangan habiskan semua. Kalau kita habiskan semua, dia tak tumbuh lagi dah kan. Jadi tu cara dia untuk mengambil serai dalam pasu supaya serai kita tu sentiasa hidup. Okey, dan bila kita ambil serai dalam pasu tu, kita kena bahagikan kepada serai tua dengan muda. Okey, bila yang tumbuh tu yang muda, biarkan dulu, ambil yang tua sebelah sana yang kita belum ambil lagi. Okey, saya harap boleh faham maksud saya. Maknanya kita bayangkan satu pasu ada serai banyak-banyak. Kalau kita dah ambil sebelah kanan, okey, so mungkin bulan depan dia dah tumbuh balik, tapi kita ambil sebelah kiri pula. Okey, maksudnya cara untuk mengambil serai tu mesti dia berperingkat-peringkat. Sebab ramai orang cakap kenapa serai yang ditanam tu lama-lama mati lepas dia ambil kan. Dia kata Syed ambil je sampai mati serainya. Sebenarnya cara mengambil serai tu salah.